Pemutihan e-Kasih bakal dilaksanakan tahun hadapan. Apakah itu? Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Hairwan Nabi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Mungkin ramai yang mendengar berkaitan dengan pemutihan data e-Kasih yang diperkatakan akan diselesaikan pada tahun hadapan, iaitu tahun 2022. Persoalannya sekarang ini, apakah yang dimaksudkan dengan pemutihan e-Kasih ini? Kerana ramai apabila mendengar perkataan pemutihan bermaksud seolah-olah akan dihapuskan, akan dikurangkan ataupun akan memberi kesan yang negatif. Jadi ramai sebenarnya mereka yang berada dalam data e-Kasih ini tertanya-tanya apa akan jadi kepada mereka. Adakah mereka ini akan dikeluarkan daripada data e-Kasih ataupun bagaimana? Bagi mereka yang tidak mengetahui, e-Kasih adalah satu portal di mana mengumpulkan data-data maklumat berkaitan dengan mereka yang berada dalam situasi miskin tegar maupun situasi miskin biasa. Untuk maklumat lanjut, anda sebenarnya boleh pergi ke laman sesawang rasmi e-Kasih iaitu ekasih.icu.gov.my untuk menyemak sama ada nama anda berada dalam portal e-Kasih ini ataupun tidak. Buat masa sekarang ini, portal e-Kasih ini kebiasaannya digunakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk menentukan seseorang itu layak ataupun tidak menerima bantuan bulanan sebagai contohnya daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, kita kembali berkaitan dengan pemutihan e-Kasih ini. Apakah yang dimaksudkan? Baru-baru ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamed ada memberitahu bahawa pemutihan data e-Kasih ini bakal dilaksanakan pada tahun hadapan, iaitu tahun 2022. Ramai yang risau berkaitan dengan statement ini. Apa yang cuba disampaikan oleh beliau adalah data e-Kasih ini akan disemak semula untuk memastikan mereka yang benar-benar berada dalam kategori miskin tegar serta miskin disenaraikan dalam data e-Kasih ini. Jadi natijahnya, kesannya berkemungkinan besar juga ada segelintir pihak yang sekarang ini sebenarnya bukan lagi berada dalam situasi miskin tegar ataupun miskin berada dalam senarai e-Kasih ini. Dan apa yang menjadi persoalannya sekarang ini, jika disemak semula, ada juga segelintir daripada mereka yang berada dalam data e-Kasih ini sebenarnya bukan berkategori miskin tegar ataupun miskin. Sebagai contoh, apa yang admin tunjukkan ini. Jadi sewajarnya lah pemutihan data e-Kasih ini dilakukan bagi memastikan mereka yang benar-benar miskin tegar, yang benar-benar miskin berada dalam data e-Kasih ini supaya penyampaian bantuan dapat disalurkan dengan sewajarnya. Dan seperti yang diberitahu oleh Datuk Seri Mustafa Mohamed ini, pada tahun 2025 negara sedang cuba untuk meminimumkan ataupun untuk menghapuskan langsung miskin tegar di Malaysia. Jadi, dengan pemutihan data e-Kasih ini, diharapkan kerajaan dapat lebih menyalurkan bantuan kepada mereka-mereka yang berada dalam kategori miskin tegar supaya dapat dikeluarkan daripada kepompong miskin tegar. Jadi jangan risau kepada mereka yang berada dalam data e-Kasih ini, dan sememangnya miskin tegar ataupun miskin, anda tidak harus risau kerana nama anda sudah pastinya tidak akan tercicir daripada data e-Kasih ini. Dan bantuan-bantuan yang disalurkan oleh kerajaan seperti BKM 2022 yang akan datang, BPR 2021 pun sebenarnya tidak mengambil kira daripada data e-Kasih ini. Cuma untuk bantuan seperti BKC 2021 iaitu bantuan khas COVID-19 ada kategori miskin tegar yang mana data ini diambil daripada e-Kasih. Tetapi selain daripada itu, bantuan-bantuan seperti BPR, BSH, BRIM dan sebagainya sebelum ini tidak mengambil kira data daripada e-Kasih. Okay guys, itu tadi sedikit perkongsian berkaitan dengan pemutihan e-Kasih ini yang bakal dilaksanakan pada tahun 2022 iaitu tahun hadapan. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.